Bersama saya Afiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 764 antara paparan utama. Apa ada pada pendamaian UMNO? Darurat bukan seperti tekan hutang jeda. Mengapa ahli parlimen tidak wajar duduk dalam GLC? Sejarah buktikan DAP anti Parti Komunis Cina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. UMNO memutuskan untuk terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO baru-baru ini turut menyarankan inisiatif rekonsiliasi nasional atau pendamaian nasional agar segera dilaksanakan dengan menggembling penyertaan semua parti politik yang bernaung bawah Kerajaan Perikatan Nasional dan juga parti pembangkang. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi juga menegaskan parti itu kekal dengan keputusan sebelum ini untuk tidak mengadakan kerjasama dengan Keadilan dan DAP. Mesyuarat malam ini juga mahu kerajaan mengambil pendekatan lebih inklusif melangkaui perbezaan ideologi parti dalam menangani pandemik COVID-19 dan kesan negatif ekonomi terhadap kehidupan rakyat, katanya dalam kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat itu. Apa makna inisiatif rekonsiliasi yang berentas ideologi parti jika meminggirkan keadilan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP yang diketuai Lim Guan Eng? Untuk rekod, ahli parlimen DAP seramai 42 orang, sementara ahli parlimen keadilan 38. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa menyifatkan UMNO masih bermentaliti tidak dapat menerima realiti keputusan demokrasi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan. Mujahid berpendapat keputusan UMNO itu ada kaitan dengan kedudukan rapuh Tan Sri Muhyiddin Yassin di Parlimen. Ia juga ada kaitan dengan dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada majoriti kukuh dan meyakinkan. Beliau juga mempersoalkan sama ada UMNO benar-benar mahu menumpukan perhatian kepada memerangi COVID-19 dan syarat rekonsiliasi parti itu. Apakah pakej rekonsiliasi ada syaratnya? Jika pendamaian nasional yang dimaksudkan tanpa PKR dan DAP, adakah ini bermaksud kemenangan Pakatan Harapan secara bermandat sebagai kerajaan pada PRU lalu mahu dinafikan soal Mujahid? Ahli Parlimen Parit Buntan itu mengingatkan bahawa DAP adalah entiti yang sah dan telah membuktikan keabsahannya malah memerintah sebuah negeri. Apakah kita tidak menghormati keputusan rakyat yang memberikan kepercayaan kepada calon-calon DAP yang membentuk kerusi yang besar dalam Pakatan Harapan sebagai kerajaan pra-pembelotan syariatan? Jika pendamaian nasional bersyarat, maka UMNO masih berpolitik dengan cara yang sangat berbahaya kepada asas demokrasi. UMNO akan tersisih bersama pembelotan yang dilakukan oleh Muhyiddin dan konco-konconya jika terlalu membawa ego etnosentriknya, ego perkauman bidasnya. Mujahid melihat UMNO hanya menggunakan COVID-19 sebagai alasan. Hanya satu saya kira tumpuan UMNO, bukan tumpu lawan COVID atau ajakan kepada pendamaian nasional, tetapi adalah untuk bubar parlimen dan bersedia untuk pilihan raya umum. Jika benar apa yang saya katakan, maka jelaslah ini politicking makam tertinggi yang UMNO sedang mainkan dengan menggunakan alasan tumpu COVID dan pendamaian nasional sebagai topeng, ujarnya. Apa yang disebut oleh Mujahid itu amat jelas. Itulah agenda UMNO. Mereka bukan berminat kepada pandemik COVID-19, pemulihan demokrasi, hak rakyat atau kedaulatan undang-undang. Jika mereka prihatin, sudah tentu mereka tidak berteriak tentang pembubaran parlimen demi untuk melaksanakan pilihan raya umum ke-15. Pembelotan dan kecurangan kepada hak demokrasi berpolitik dan hak rakyat menentukan pilihannya adalah halangan awal pendamaian nasional, tegas Mujahid. Kita sudah tahu mereka itu apa di sebalik seruan pendamaian nasional. Masihkah kita tertipu dengan retorik bangsa dan agama yang hanya topeng? Rakyat lega kerana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak memperkenankan permohonan pelaksanaan darurat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Namun sebelum itu rakyat dikelentong dengan kisah-kisah indah tentang darurat. Ahli Parlimen Saratok Ali Biju berkata, rakyat tidak akan terbeban dengan sebarang pengisytiharan darurat dan perniagaan boleh beroperasi seperti biasa. Pemandu teksi masih boleh memandu dan Tan Sri masih boleh melabur di pasaran saham. Hanya parlimen yang akan digantung, aktiviti politik terhad dan individu yang mahu menjadi wira tidak boleh menakutkan sesiapa dengan kuasa besar mereka yang meyakinkan dan menggerunkan, katanya dalam satu kenyataan dipetik media. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli itu membidas bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas yang berkata pengisytiharan darurat tidak akan berperlembagaan. Ali berkata sebagai jurutera terlatih, kerjayanya mengajar beliau membina Jeddah pasti selamat atau butang kecemasan ke atas peranti yang dipasang untuk memastikan ada ciri keselamatan. Mari kita semua menjadi orang yang rasional dan mudah sabar serta tekan butang Jeddah, katanya. Namun kenyataannya dibidas pula oleh bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof. Beliau berkata, Tommy sama sekali tidak mempunyai ijazah kejuruteraan seperti Ali Biju dan hanya mempunyai pendidikan berlatar belakangkan undang-undang. Saya harus menganggap dia Tommy sangat berkelayakan untuk mengulas dari sudut perlembagaan berhubung cubaan menguatkuasakan perintah darurat berdasarkan artikel 150 Perlembagaan Persekutuan. Saya fikir Timbalan Menteri Ali Biju tidak mempunyai ijazah undang-undang atau berkelayakan secara sah. Oleh itu, tidak perlu melayan prinsip butang kecemasan ini mengikut tafsiran perlembagaan, katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik Malaysia Deadline. Mengulas mengenai pandangan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai budi bicara untuk menolak nasihat Kabinet untuk mengeluarkan pengisytiharan darurat di bawah Perkara 150-1, beliau berkata, panjangkan hujah dengan lebih jauh. Bagaimana jika nasihat itu sendiri dipersoalkan? Adakah jawapan dalam Perlembagaan Persekutuan itu mudah? Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai budi bicara dan mesti bersetuju walau apapun. Inikah yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan? Adakah kita lupa peranan raja berperlembagaan sebagai sebahagian pengaruh dalam sistem semak dan imbang yang rumit berangkumi prinsip-prinsip asas perlembagaan? Soalnya, permohonan Muhyiddin ialah pelaksanaan darurat Perkara 150-1 dan pemasyuran Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2020 menurut Perkara 150-2B Perlembagaan Persekutuan untuk memerangi ancaman wabak COVID-19 di negara ini. Bermakna ia darurat secara total. Kerana itu juga Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja menolak cadangan tersebut. Raja-Raja berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara pelbagai cabang kerajaan dan peranan Seri Paduka Baginda untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Raja-raja turut menegaskan pentingnya prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen diterjemahkan melalui budaya pemerintahan yang pada setiap masa meluhurkan perlembagaan negara dan mendaulatkan undang-undang dan mengutamakan kebajikan rakyat jelata. Jelas, raja-raja sependapat dengan rakyat bahawa darurat tidak menjamin berlakunya keadilan dan akan membatasi penyalahgunaan kuasa. Dengan itu, kedaulatan undang-undang dapat terus dipertahankan. Penolakan Yang di-Pertuan Agong ini menggagalkan usaha Kerajaan Perikatan Nasional yang begitu bersungguh-sungguh mahu darurat diisytiharkan dengan dongeng lunak yang diuak-uarkan oleh mereka. Maknanya dari segi moral, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan 69 menteri dan timbalan menterinya serta 3 duta khasnya yang mahu menggantung sidang parlimen boleh dianggap kalah. Kalau hendak sangat tekan butang Jeddah, letak jawatanlah. Tiba-tiba isu ahli parlimen memegang jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC menjadi para penyokong kerajaan tebuk atap kepanasan. Malah ada yang menggunakan hujah dangkal. Kalau ahli parlimen boleh meneruskan kerjaya sebagai peguam, mengapa mereka tidak boleh jadi penasihat atau pengerusi GLC? Isu ini timbul apabila Tan Sri Tengku Razaleh membangkitkannya. Dalam suratnya kepada Speaker Dewan Rakyat, Tengku Razaleh menulis, untuk makluman, Perdana Menteri telah menawar jawatan penasihat Petronas kepada saya yang pernah ditawar kepada bekas Perdana Menteri, tetapi saya menolak tawaran tersebut. Saya menolaknya kerana prihatin terhadap perkara 48-1-C Perlembagaan Persekutuan berkaitan hilang kelayakan menjadi ahli parlimen sekiranya dia memegang satu jawatan berpendapatan. Bahagian kecil subsection ini bertujuan mencegah ahli-ahli Dewan Rakyat daripada menyokong ataupun mengundi
demi menyokong kerajaan bagi maksud penyogokan politik. Susulan pendedahan tersebut, Pemuda Angkatan Muda Keadilan AMK telah membuat laporan polis terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan melakukan sogokan politik dengan menawarkan jawatan dalam GLC kepada Tengku Razaleh. Tujuan laporan polis dibuat supaya dapat membuat siasatan secepat mungkin, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Rawang, Chua Wei Kit 2 minggu lepas. Ini perkara yang tidak adil kerana menggunakan sumber dan jawatan kerajaan persekutuan untuk mengukuhkan jawatannya sebagai Perdana Menteri, katanya di petik media. Saya rasa itu tak sihat dan itu tak adil dengan menggunakan sumber-sumber dan juga jawatan kerajaan persekutuan untuk mengukuhkan jawatan diri sendiri sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin telah hilang sokongan majoriti ahli parlimen, maka beliau harus letak jawatan, katanya. Selepas itu, pada 17 Oktober, AMK Johor pula membuat laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan yang sama. AMK Johor membuat laporan polis berasaskan dari satu kenyataan dan surat yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razaleh Hamzah menerusi Twitter dan Facebook. Beliau telah memaparkan surat berkenaan yang menyatakan usul undi tidak percaya pada perenggan ke-7 dan juga menyebut bahawa beliau telah ditawarkan jawatan penasihat Petronas daripada Perdana Menteri. Kami mendapati perkara ini telah menimbulkan soal integriti seorang pemimpin utama negara. Tidak kerana ini juga melanggar perlembagaan dan undang-undang menurut kenyataan AMK Johor. Terdahulu satu laporan polis dibuat di IPD Johor Bahru Utara pagi yang sama. Telah menjadi pengetahuan umum bahawa sejak Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan pada Februari lalu, Muhyiddin Yassin melantik ahli politik dalam GLC untuk menguatkan pengaruhnya. Mengapa tidak wajar ahli parlimen atau ahli politik memegang jawatan dalam GLC? Seperti yang disebut dalam surat Tengku Razaleh, perbuatan tersebut merupakan penyogokan politik yang boleh menyebabkan demokrasi berperlembagaan menghadapi cabaran serius. Ia merupakan pembelian kesetiaan yang bercanggah dengan prinsip semak imbang dalam sistem demokrasi. Seorang ahli parlimen telah dibayar gaji dan allowance untuk berkhidmat kepada rakyat. Justru beliau sepatutnya menumpukan seluruh perhatian kepada tugasnya sebagai wakil rakyat 7 hari seminggu dan 30 hari sebulan. Kedudukannya dalam GLC akan berubah statusnya kerana beliau harus menumpukan perhatian kepada GLC yang dipegangnya. Kenapa rakyat harus menanggung gaji dan allowance wakil rakyat yang tidak kompeten? Ekoran terpaksa menghabiskan masa dan tenaga dalam GLC. Kesimpulannya, ahli parlimen bukan hanya tidak wajar memegang jawatan sebagai penasihat atau pengerusi GLC, malah duduk dalam GLC sebagai ahli lembaga pengarah pun tidak wajar. Kalau ia pun nak kaya, bekerjalah, bukan harapkan allowance daripada GLC. Kita sambung kisah Berbalisma yang Jom Channel bangkitkan kemarin. Berbalisma sebagai sikap yang menjadi parasit dalam fikiran dan mungkin membawa kepada jalan yang sesat, kata pencipta asalnya, Syed Hussein Al-Atas. Malangnya, parasit berbalisma yang ditanggung oleh sebahagian pemimpin itu ingin mereka sebarkan ke dalam minda rakyat yang sediakala malas berfikir lebih teruk daripada COVID-19. Antaranya ialah mengenai asal-usul DAP. Orang Melayu disumbat dengan parasit berbalisma menerusi cerita DAP Komunis yang dicanang sebelum pilihan raya umum ke-14. Tetapi apabila DAP menang bergaya bersama Pakatan Harapan, pembawa parasit berbalisma terus mencanang perkara yang sama. Tujuannya untuk membenci parti itu sehinggakan Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zaid Habidi dalam tawaran pendamaian nasional yang dihebohkannya baru-baru ini mengeluarkan DAP daripada kelompok yang beliau ingin berdamai. Jika parasit ini terus-menerus menyerang, akan termasuk juga dalam fikiran bagi orang yang malas berfikir. Namun betulkah DAP komunis? Di sini demi menghapuskan parasit berbalisma, Jom Channel ingin berkongsi tulisan Datuk Dr. Abdul Malik Hanafiah yang diterbitkan Malaysia Deadline pada 5 Jun 2020 yang lalu. Beliau pernah bekerjasama dengan mendiang sejarawan negara dan tokoh akademik Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Kay Kim. Nak ubah buku sejarah tu tipu saja. Saya adalah panel sejarah Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Koh Kay Kim dan beberapa orang lagi. Saya nak betulkan fakta sejarah Malaysia, ujarnya. Abdul Malik mengungkit siapa sebenarnya yang gairah bersama Parti Komunis Cina PKC. DAP tak condong pada Parti Komunis Malaya PKM atau PKC. Sebab tu, sejak DAP ditubuhkan dalam tahun 1966 hingga sekarang,
DAP tidak pernah pun jemput wakil PKC hadir persidangan agung DAP. Yang jemput wakil PKC sebagai pemerhati ialah UMNO dan MCA. Kalau DAP condong pada PKC, sudah tentu PKC selalu jemput pemimpin-pemimpin DAP hadir dalam Kongres PKC, jelasnya. Menurut beliau, pemimpin DAP seperti Dr. Chan Man-hin, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan ramai lagi bermohon visa untuk melawat China pun tidak diberi. Ujarnya, walaupun Guan Eng 10 tahun menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang dan 2 tahun menjadi Menteri Keuangan Malaysia, beliau tak dapat visa untuk melawat China. Sebenarnya sebelum tubuh DAP, parti asal yang mereka tubuh ialah PAP of Malaysia. Mereka anak didik Lee Kuan Yew. China anti Lee Kuan Yew atas sebab Singapura antara negeri yang simpan wang USD, pound dan emas yang dibawa lari oleh Kuomintang tahun 1949. PKC sejak zaman Mao Zedong, Hua Guofeng, Deng Xiaoping meminta berkali-kali suruh Singapura pulangkan wang dan emas yang dibawa lari oleh Kuomintang dan simpan di Singapura. Tapi Singapura enggan, tegas Abdul Malik. Beliau mendakwa pada tahun lepas apabila berlaku kerusuhan di Hong Kong, mastermind atau dalangnya ialah CIA yang berpejabat di Kedutaan Amerika Syarikat Singapura. Wang disalurkan ke akaun NGO melalui HSBC dan OCBC Bank. Oleh kerana DAP adalah kembar PAP, maka kerajaan komunis Cina cukup benci pada DAP, katanya. Beliau juga mengungkit tentang beberapa projek mega yang diberi kepada kontraktor Cina semasa zaman UMNO Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Razak. Dulu yang lulus projek Forest City, Kulim City, sehingga beratus ribu Cina komunis dapat PR Malaysia. Siapa yang bagi? Soal Abdul Malik. Begitulah kisah benar DAP yang dijadikan momok oleh UMNO dan PAS tanpa henti. Mereka langsung tidak ingat dosa memfitnah, sedangkan dalam DAP itu terdapat ramai pemimpin-pemimpin Melayu. Malah ustaz pun ada yang menganggotai parti itu. Maaf, bukan saya sokong DAP, tetapi saya sokong kebenaran fakta sejarah, ujar Abdul Malik mengakhiri catatannya. Untuk bercakap benar, kita tidak perlu menyukai seseorang atau fikrah politiknya. Berbalisma hanya wujud dalam kalangan mereka yang enggan menerima kebenaran. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.